banyak yang nak minta Datuk masuk dalam UMNO semula. Apa pendapat Datuk? Itu tak boleh tanya dengan saya. Saya dah hantar 4 kali surat. 3 surat peguam saya hantar dan insyaAllah dalam minggu depan ni, 1 lagi surat. Saya akan hantar 1 rombongan untuk menghadap Datuk Zahid Hamidi. Buat kali terakhir lah, senang cerita. Saya rasa kalau orang dah jual mahal sangat, dia pandang hina sangat pada saya mohon baik-baik untuk supaya keahlian saya sebagai MT UMNO dikembalikan. Kalau mereka tak layan, tak apalah. Kita reda je lah. Orang pun duk kata, pasal kau ni bising-bising pasal UMNO, kau bukan ahli UMNO lagi. Walaupun saya bukan ahli UMNO, tapi kena ingat, saya menjadi ahli majlis pimpinan tertinggi UMNO ialah atas pemilihan ahli di akar umbi. Saya menang jadi MT ni bertanding, bukan dipilih. Jadi saya kena pegang pada amanah ahli-ahli tu. Tapi kalau dah 4 kali tulis surat langsung tak dibalas, saya tak boleh nak buat apalah. Saya kena cari jalan untuk berkhidmat, meneruskan khidmat. Mana tahu kalau saya menang pilihan raya, tiba-tiba jadi ahli parlimen. Pula UMNO masa tu ada 111 orang je. Campungan saya cukup untuk memerintah. Takkan dia orang tak ambil kan? Jadi kita reda je lah. Datuk, ni ada soalan baru daripada netizen. Okey, boleh tak Datuk Zahid Hamidi dibawa ke lembaga disiplin atas lembaga disiplin parti atas statement yang dia buat pada siang tadi? Statement yang mengatakan terpulang. Kalau Syamuddin yang bawa orang UMNO lompat pergi bersatu di Sabah beramai-ramai pun, bila saya buat report, last kali saya yang kena pecat, takkan nak bawa presiden parti pergi ke lembaga disiplin. Okey. Lembaga disiplin, pengurusi lembaga disiplin pun letak jawatan. Tan Sri Apandi Ali, bekas peguam negara, pengurusi lembaga disiplin, bila dia dah panggil Hisham untuk bela diri, tiba-tiba Zahid hentikan siasatan. Dia pun ada maruah. Dia berhenti daripada menjadi pengurusi lembaga disiplin. Alhamdulillah. Maknanya dalam UMNO ni banyak orang baik. Kan? Yang macam Sakai ni 1-2 je. Minta maaf cakap lah. Okey, Datuk, ada baru lagi Datuk. Okey, baik. Bubar jalan terbaik bagi menyelesaikan kemelut politik kini buat negara dan rakyat. Apa pandangan Datuk? Dia macam ni Sekarang Anwar dah ada 100, dia kata dia ada 123 Dia cakap dia dah ada 123. Tapi saya ada jalan kesiasatan jugalah. Sebenarnya dia ada lebih kurang 118 saja. Maknanya dia ada lebihan cuma 6-7 kursi. 6-7 118 ya, 7 kursi. Dia simple majority 112. Jadi dengan 7 kursi ni, 6 kursi. 6 kursi. Maknanya kerajaan ni kerajaan yang sangat rapuh lah. Sangat rapuh. Kalau tuanku yang di Pertuan Agong fikir dengan semasak-masaknya, maka sewajarnya lah dia menolak pembentukan kerajaan yang rapuh. Kerana kalau membentuk juga kerajaan yang rapuh ni, dia akan jadi macam sekarang lah. Muhyiddin hanya ada 112 orang. Bila buat pengundian di parlimen, 2 kali cuma ada 111. Hakikat dia macam dia tak ada kerajaan. Betul tak? Dia tidak ada simple majority di parlimen. Dan keadaan ini menyebabkan Perdana Menteri pun nak memerintah tak boleh. Sebab dia kena jaga hati 111 orang yang menyokong dia. Kalau 111 orang ni minta sesuatu, dia kena penuhi. Dia kena bagi. Kalau dia tak bagi, dia akan hilang dia punya tampuk pemerintahan. Jadi saya merayu kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong. Saya merayu supaya sekiranya berlakulah sekarang ni sebenarnya kita cek dengan istana pun memang betul lah Anwar ada mohon untuk berjumpa. Tapi saya punya beranggapan saya beranggapan bila tuanku tak nak jumpa tu maka
secara tuanku sekarang ni berada di IJN saya beranggapan bahawa peluang untuk melihat parlimen dibubarkan ni sangat cerah lah. Sebab saya tak fikir tuanku akan membenarkan Anwar untuk mengangkat sumpah kerana kerajaan yang bakal ditubuhkan tu akan jadi tidak stabil. Ekonomi Malaysia akan jadi semakin parah. Kita tengok hari ni pun kita dah boleh nampak bursa saham Kuala Lumpur merudum. Jadi untuk menyelesaikan masalah ni, biarlah selesai once and for all. Kita tak nak berlakunya wujud lagi sekali kerajaan yang tidak stabil. Jadi saya merayu supaya baginda tuanku membubarkan parlimen supaya bila parlimen dibubarkan kita boleh buat perhitungan terakhir. Maknanya biarlah rakyat kembali memilih siapa yang nak menjadi kerajaan yang memerintah Malaysia. Kalau lepas tu tak cukup juga, maka kita akan jadi macam Indonesia. Indonesia terlalu banyak parti-parti kecil, tidak ada lagi dominasi daripada Golkar. Tapi ada pro dan ada kontranya. Pro-nya, bagusnya, demokrasi semakin subur di Indonesia, tetapi yang tak bagusnya banyak. Yang tak bagusnya banyak. Nak mentadbir negara, nak ekonomi kukuh. Kalau kita tengok kenapa negara China, mereka ini boleh prosper, mereka ni boleh maju. Hakikat dan realitinya, mereka tidak menegakkan sistem demokrasi di negeri China. Pemilihan pilihan raya ni semua tak ada. Yang ada pemilihan parti komunis je. Kita tak naklah sampai ke tahap negeri China. Sampaikan Twitter tak boleh, Facebook tak boleh. Orang bersuara lebih sikit je hilang kan. Kita tak nak macam tu. Tetapi hakikat dan realiti dia, kita nak sebuah negara yang mempunyai politik yang stabil, kerana apabila negara itu politiknya stabil, ekonominya akan secara langsung stabil dan foreign direct investment, pelabur akan lebih yakin untuk melabur ke dalam negara ni, maka akan wujud peluang pekerjaan, pertumbuhan ekonomi akan meningkat, pendapatan negara akan meningkat, hutang negara akan berkurangan. Tidaklah jadi macam zaman Atuk ketika 22 bulan memerintah. Itu dia. Ada soalan lain? Okey, Tok. Tadi ada Datuk mengatakan kemungkinan Presiden UMNO ada berunding dengan Anwar Ibrahim untuk mengambil alih kerajaan lah. Ya. So, andai katalah perancangan ini tak menjadi, apa tanggapan orang UMNO ni dengan Zahid, dengan Presiden UMNO? Perancangan macam mana yang tak menjadi? Contohlah, mana tadi yang Tuan Agong tak berkenan untuk Okey, apabila Anwar mengutus surat untuk menghadap tuanku dengan mengatakan dia mempunyai jumlah yang mencukupi, tuanku ada dua pilihan, dua pilihan atau tiga pilihan lah sebenarnya. Pertama, tuanku boleh panggil ke semua, kalau dia kata 123, dia akan panggil semua 123 untuk cek sama ada mereka ni benar-benar menyokong Anwar Ibrahim. Ini pertama. Dan kalau benar, tuanku boleh buat dua pilihan. Pertama, dia boleh membubarkan parlimen. Kedua, dia boleh menitahkan tarikh untuk Anwar mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Tetapi, hari ini kita berhadapan dengan soal COVID. Kan? Kalau tuanku merasakan, kalau kita tengok di Sabah hari ini, bila berlakunya pilihan raya negeri, dua orang ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO sendiri, Saudara Syahril Sufian Hamdan, Ketua Penerangan UMNO, dan juga Saudara Razlan Rafi, dua orang dah dijangkiti COVID-19. So, ada satu lagi kelebihan tuanku boleh menggunakan budi bicara dia untuk melantik Perdana Menteri sementara, macam dia melantik Tun Dr. Mahathir sebagai interim Prime Minister. Dalam perlembagaan tu memang tak ada, tetapi ianya menjadi amalan di negara-negara Commonwealth. Dan kita punya undang-undang ni daripada Britain kan.
So boleh. Okey, Datuk. Ada satu lagi soalan, Datuk. Adakah selepas statement Zahid Hamidi pada siang hari ini, Ya. UMNO akan berpecah dua? Maksudnya ada yang menyokong, Berdasarkan ada yang tidak. saya tak rasalah UMNO akan pecah dua. Paling kuat pun pecah antara Presiden dengan Susah Agung BN. Susah Agung BN ni kita tahulah. Dia ni siapa jadi ketua, dia akan nampu orang tu. Contohnya dia kalah bertanding timbalan Presiden UMNO lawan dengan Tok Mat. Dia ampu Zahid, dia jadi Susah Agung UMNO. Bila Tok Mat memangku Presiden UMNO, dia ampu Tok Mat. Kan? Lepas tu bila Tok Mat kembali jadi timbalan, Presiden UMNO patah balik, dia ikut Presiden UMNO balik. Kemudian bila membentuk kerajaan, memula nak membentuk kerajaan dengan Tun Mahathir, dia jadi Baruah Mahathir pula. Kemudian bila buat kerjasama pula dengan Muhyiddin, kan? Dia pula jadi orang kanan ataupun jurucakap kepada Muhyiddin. Dia mempertahankan Muhyiddin. Orang macam ni, siapa bos, dialah ketua dia. Mungkin besok lusa aku jadi Presiden UMNO, dia pun nampu aku balik. Gurau. Jangan marah Tan Sri. Ada lagi satu soalan tu. Apa soalan? Adakah UMNO itu masih relevan sekiranya pembentukan kerajaan Anwar Ibrahim ni bersama dengan parti UMNO, PKR, DAP, Amanah dan lain-lain memberi satu impak yang baru kepada ahli-ahli UMNO di akar umbi? Dia kalau UMNO nak kekal relevan, UMNO kena bertindak lah. UMNO kena bertindak. Bagi saya, sekiranya berlaku kerjasama dengan Anwar, dengan DAP. Kalau dengan Anwar saja, mungkin kurang dia punya bala dia. Kan? Dengan syarat dia berhentilah buat kerja-kerja yang lama tu kan. Kan? Tapi kalau dengan DAP ni, saya rasa pilihan raya umum akan datang pun dengan UMNO sekali akan ditolak. Ini ada risiko yang besar lah. Itu sebabnya sebelum nak bertindak ni, kembalilah kepada ahli. Dan jangan lupa sebelum nak buat putusan besar ni, kembalilah ke tika semayang, buatlah solat istikharah. Kan? Kalau kita yakin benda tu yang terbaik, kan? Kita dah buat solat istikharah, itu terpulang pada Allah Ta'ala lah. Kalau keputusan tu betul, dapat pahala lebih. Kalau keputusan tu tak betul pun, kita masih dapat pahala lagi. Okey, Datuk. Okey. Ada satu soalan lagi, Datuk. Soalan ni mungkin agak ni sikit. Sehingga saat ini, bosku masih lagi belum mengeluarkan apa-apa kenyataan. Adakah bosku juga terlibat dalam... Bosku ni kena tanya dengan bosku lah. Kan? Saya dah lama tak jumpa bosku. Kena tanya dengan bosku. So, Datuk tak ada apa-apa komen lagi dah setakat ni ya? Tak ada. Bosku ni dia ada kuasa mutlak. Pulang dia nak ni. Lagi soalan? Okey, Datuk. Ada? Okey. Ulasan. Jadi saya merayu kepada sahabat-sahabat yang berada di Sabah, apa pun berlaku, jangan hilang fokus, terus membantu Barisan Nasional untuk memenangi pilihan raya kecil, pilihan raya negeri Sabah.